Semua orang tahu kepentingan regangan. Jadi, mana yang lebih baik, regangan dinamik ataupun regangan statik? Hai dan selamat datang ke Rise Up School. Saya Bobo ingin berkongsi dengan korang berkenaan dengan regangan. Regangan adalah satu topik yang hangat diperkatakan dan ia merupakan aktiviti yang popular yang biasa digunakan dalam pemanasan badan, sama ada untuk meningkatkan julat pergerakan iaitu range of motion atau untuk meningkatkan prestasi dalam sukan. Kini terdapat banyak cara untuk meregang, tetapi pilihan yang paling ketara ialah regangan statik dan regangan dinamik. Jadi mari kita mulakan dengan melihat perbezaan antara regangan statik dan regangan dinamik. Semasa regangan bertis statik, contohnya korang akan buat regangan dengan turunkan tumit ke bawah dan menahannya untuk beberapa saat. Biasanya dalam 10 hingga ke 60 saat. Manakala regangan bertis dinamik pula, korang akan menurunkan tumit untuk seketika, kemudian naik semula. Ulang pergerakan tersebut selama beberapa kali. Satu lagi contoh dengan menggunakan hamstring. Korang boleh menahan regangan untuk tempoh masa yang ditetapkan atau bergerak melalui julat pergerakan yang penuh pada kelajuan yang terkawal. Jadi pada asasnya, perbezaan antara kedua-dua ialah masa yang dihabiskan untuk menahan regangan dengan masa yang dihabiskan untuk bergerak semasa meregang atau tidak meregang. Sekarang dengan konsep asas tersebut, mari kita lihat kenapa dan bila kita boleh gunakan salah satu jenis regangan tersebut. Seperti yang saya katakan, ini biasanya digunakan sebagai sebahagian pemanasan badan. Mujurlah ada terdapat banyak penyelidikan yang menyiasat kedua-dua bentuk regangan ini. Artikel 2019 oleh Kari dan rakan-rakan membandingkan 3 aktiviti iaitu light aerobik, regangan statik dan regangan dinamik. Kajian ini mengenai ukuran julat pergerakan dan kuasa ataupun power pada wanita yang tidak terlatih. Untuk julat pergerakan, mereka mendapati tiada perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga keadaan. Namun, kesan ke atas power ia berbeza-beza mengikut kumpulan. Apabila melihat ketinggian lompatan menegak ataupun vertical jump, kumpulan regangan dinamik menunjukkan peningkatan, manakala kumpulan regangan statik sebenarnya menunjukkan penurunan prestasi. Pada asasnya, melakukan regangan dinamik adalah sebahagian daripada pemanasan yang didapati lebih baik untuk power berbanding dengan statik. Kajian yang sama oleh Yamaguchi pada tahun 2005, regangan dinamik adalah lebih baik daripada regangan statik untuk power semasa pergerakan lanjutan kaki. Maklumat ini menunjukkan bahawa sebelum aktiviti eksplosif atau aktiviti kelajuan tinggi, regangan dinamik adalah lebih baik berbanding dengan regangan statik. Kini regangan statik sering dilihat sebagai negatif atau memudaratkan, tetapi ia mungkin benar-benar bergantung pada beberapa faktor seperti aktiviti yang korang lakukan dan berapa lama atau berapa tegang korang menahan regangan itu. Jika aktiviti yang memerlukan kelajuan yang tinggi, kitaran pemendekan regangan yang cepat, daya reaktif atau pergerakan eksplosif seperti pecut atau melompat, korang mungkin lebih baik menggunakan regangan dinamik. Tetapi jika korang adalah seorang yang benar-benar cenderung kepada regangan statik, tak apa, kerana ia tidak mungkin mempengaruhi pengaruh negatif terhadap flexibility. Jadi, jika korang ingin meneruskan regangan statik, saya syorkan untuk memendekkan tempoh masa untuk bertahan selama 30 ke 60 saat dan pada intensiti yang sederhana, kira-kira 5 daripada 10 atau dalam arti kata lain hanya pada tahap ketidakselesaan regangan ringan. Namun, regangan dinamik menjadikan keadaan yang lebih kukuh untuk menjadi lebih cekap dan oleh itu mungkin cara yang lebih baik untuk digunakan sebagai sebahagian daripada pemanasan badan sebelum melakukan aktiviti. Jadi, mari kita lihat cara yang terbaik untuk melakukan senaman regangan dinamik. Pergerakan ini sepatutnya menjadi gerakan yang dapat menjadikan kita lebih bersedia untuk berlatih untuk membantu meningkatkan prestasi. Contohnya, jika korang akan melompat, pecut atau squat, penekanan harus diletakkan pada bawah badan. Tiada apa-apa ketetapan tentang berapa lama pemanasan ini sepatutnya dilakukan, berapa banyak latihan yang perlu dilakukan ataupun berapa tahap kelajuan pergerakan. Tetapi berdasarkan evidence semasa parameter yang disyorkan adalah seperti berikut. Pilih 5 hingga ke 10 exercise khusus untuk aktiviti yang akan
korang lakukan dan jalankan setiap satu exercise untuk 8 hingga 12 kali. Ia sepatutnya akan mengambil masa antara 5 hingga 15 minit. Namun untuk aktiviti daya tahan otot, kajian telah menunjukkan bahawa volume yang lebih tinggi boleh menyebabkan penurunan prestasi akibat keletihan. Jadi selaraskan tempoh ini berdasarkan keperluan dan aktiviti individu. Secara ringkasnya, regangan statik dan regangan dinamik sering digunakan dalam pemanasan badan sama ada untuk meningkatkan julat pergerakan ataupun prestasi. Tetapi jika korang bersedia untuk melakukannya, perhatikan kepanjangan korang menahan regangan dan kesungguhan, iaitu intensity. Rise up!